Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum para penonton. Adakah kita sudah bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Salah satu caranya untuk kita upgrade kesyukuran kita adalah bersama dengan Yayasan Ikhlas sempena kempen Korban Ikhlas 2022. Jadi sekarang ni saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Ustaz Bagli Shah Alauddin, Duta Korban Ikhlas. Selamat datang Datuk. Terima kasih. Alhamdulillah. Tak sabar nak dengar perkongsian daripada Datuk ni. Kalau kita tengok sekarang ni dah masuk 18 Zulkaidah. Kurang 3 minggu lagi kita nak bertemu Aidiladha yang mana tanda kesyukuran kita sebagai seorang Muslim memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Jadi Datuk, apa pandangan Datuk? Kongsikan bersama dengan para penonton caranya kita nak upgrade kesyukuran kita kali ini sempena Aidiladha yang bakal tiba. Silakan Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu daripada sifat mahmudah adalah syukur. Dan satu-satunya sifat mahmudah yang bawa sampai ke syurga adalah syukur. Dalam syurga sifat sabar dah tak ada. Dalam syurga sifat qanaah, merasa cukup apa yang ada dah tak ada. Tapi dalam syurga yang banyak nanti kata para ulama adalah syukur. Dapat ni syukur, dapat ni syukur. Sebab itulah perkara syukur benda paling susah sekali. Maka salah satu daripada cabang iman adalah orang bersyukur. Tapi kita tak kata orang tak bersyukur. Sekarang ni ramai orang bersyukur. Tapi kita nak upgrade kesyukuran kita. Bagaimana cara kita nak upgrade kesyukuran kita? Salah satu caranya adalah kita memberi sumbangan pada orang. Sama ada namanya zakat, sedekah, wakaf, dan dalam konteks perbincangan kita adalah korban. Sebab itu korban bukan paksaan. Tetapi korban adalah manifestasi kesyukuran. Apatah lagi kita 2 tahun berada dalam bentuk ujian pandemik, wabak dan macam-macam. Jadi ramai orang yang terjejas. Tapi Alhamdulillah selepas daripada kita memasuki fasa yang banyak kelonggaran ini, ekonomi sudah semakin baik. Jadi bagaimana kita nak menunjukkan rasa, ya Allah syukur nikmat, hari itu susah sekejap, hari ini dah naik balik. Salah satu cara manifestasinya adalah kita memberi sumbangan pada orang. Jadi dalam suasana sekarang sudah pastinya korbanlah. Mungkin dalam waktu yang lain ada sedekah, wakaf, zakat dan bagai lagi. Jadi kita mengajak seluruh muslimin muslimat, ayuh kita tunjukkan kesyukuran kita setelah menempuh ujian-ujian pandemik selama 2 tahun dengan melakukan ibadah korban. Ini cara kita upgrade kesyukuran. Ya, insya-Allah. Jadi tertarik terus saya nak mendengar kempen Korban Ikhlas yang dilaksanakan oleh Yayasan Ikhlas ini. Silakan. Baik, untuk Yayasan Ikhlas ini dah menjadi satu tradisi bagi pihak Yayasan Ikhlas untuk mengadakan program korban, dan kita dah buat sejak tahun 2014 lagi. Dan sepanjang tempoh itu hampir 158,000 keluarga saudara Muslim di 9 buah negara yang telah merasai sumbangan daripada daging yang korban kita ini daripada rakyat kita yang menyertai ibadah korban bersama dengan Yayasan Ikhlas. Jadi insya-Allah pada tahun ini Yayasan Ikhlas akan meneruskan lagi syiar ini menjadi satu jenama kita panggil sebagai Korban Ikhlas. Dan kita sasarkan untuk tahun ini kita buat di 7 buah negara, iaitu di Republik Chad, di Nigeria, di India, di Bangladesh, Kemboja, Aceh dan tidak ketinggalan di tanah air kita. Jadi penyertaan korban untuk luar negara ini bermula daripada RM390 untuk satu bahagian. Sangat berpatutan. Okey, baik. Datuk, jadi agaknya bagaimana penonton di luar sana ni yang berminat untuk menyertai kempen korban Yayasan Ikhlas? Baik, mudah saja bagi yang sedang menonton sekarang ini, boleh saja snap gambar pada skrin televisyen, ada tertera maklumat di bawah, ataupun kepada yang biasa dengan melayari laman web, boleh terus layari www.korbanikhlas.com. Dalam tu kita ada paparkan pelbagai pakej-pakej korban ikhlas, dan tuan-tuan puan-puan hanya perlu klik saja untuk mendaftar pakej yang kita inginkan. Ataupun ada yang ingin berinteraksi secara terus, boleh saja menghubungi kami di talian 03-8751-2500 untuk sebarang kemusykilan dan maklumat lanjut. InsyaAllah. Jadi tadi Datuk ada cakap 7 negara buat aktiviti korban. Ini soalan famous lah. Kenapa Dok Sebo nak kena buat dekat luar negara? Dalam negara kenapa? Apa perbezaannya? Ni Datuk kesempatan ni kongsikan bersama dengan penonton. Kenapa kita kena laksanakan ibadah korban di luar negara juga selain dalam negara? Ya, betul. Ini banyak dibincangkan. Kenapa sibuk tolong orang, kita sendiri ramai. Alhamdulillah, kita di tanah air kita ini
pihak yang menolong ramai. Kita ada ahli parlimen, kita ada yang berhormat, NGO, begitu banyak pihak yang turun padang menyantuni asnaf lah khususnya. Kita ada majlis agama. Tetapi tanpa kita sedari di luar sana, ramai daripada saudara seagama kita yang tidak ada siapa-siapa menyantuni mereka. Apatah lagi mereka ni kadang-kadang duduk dalam negara yang bukan Islam. Jadi kita niat nak bagi semua merasa. Saya ambil contoh, kalau kita pergi ke beberapa negara seperti di Afrika ataupun di India, kalau kita buat sedikit pembacaan tentang 10 negara yang termiskin di dunia ini, kebanyakannya negara dalam 10 tertinggi itu duduknya di Afrika. Dan kebanyakan mereka juga bukan negara Islam. Jadi salah satu negara yang kita nak pergi iaitu Chad. Chad ni nombor 4 termiskin di dunia. Dan penduduk Islam di sana lebih kurang dalam 60%. Jadi bayangkan kalau kita dapat santuni mereka dengan memberi sedikit makanan yang berbeza daripada menu kebiasaan. Betul. Saya percaya dia akan rasa syukur itu jadi lebih lagi. Dan jangan risau, kita telah pun mendapat persetujuan dan juga pengiktirafan daripada Majlis Agama Islam negara berkenaan. Contoh Chad, kita dapat pengiktirafan daripada Chad. Jadi ini sebagai salah satu formaliti untuk kita memudahkan kerja-kerja buat korban. Tanpa ada formaliti ini, agak susah untuk kita nak mengadakan korban di negara luar ini. Ya, betul. Jangan kita sibuk sangat fikir nak buat dalam ke luar. Yang penting kita ni dah bersedia ke belum nak buat ibadah korban ni. Ya, betul. Jadi Datuk, apakah pakej korban yang kita boleh kongsikan bersama dengan penonton sekali lagi? Baik, kita ada dua pakej utama iaitu pakej korban luar negara dan juga pakej korban dalam negara. Dan harga yang ditawarkan bermula daripada RM390, manakala dalam negara bermula daripada RM700. Untuk maklumat lanjut, masa kita tak banyak, terus saja layari korbanikhlas.com atau berhubungi kami di 0387 751-2500 untuk sebarang maklumat lanjut. Dan ingat, tarikh tutup penyertaan Korban Ikhlas adalah pada 5 Julai tahun 2022. Kita harap saudara-saudari cepat-cepat terus daftar sementara masa masih ada lagi. Dan Alhamdulillah sekarang ini jumlah penyertaan sudah pun melebihi daripada 200,000. Jadi kita sama-sama tambahkan lagi jumlah penyertaan supaya lebih ramai golongan-golongan asnaf dalam negara dan luar negara dapat manfaat daging korban hasil daripada penyertaan kita. Bukan saja manfaat itu dari segi pahala, tapi manfaat itu dapat kita menambahkan rasa syukur atas nikmat kita yang Allah berikan selama ini. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi Datuk cukup padat dia punya penjelasan. Tapi nak juga kata-kata akhir daripada Datuk untuk penonton semua untuk bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas sempena dengan Hari Raya Korban ni. Orang yang melakukan ibadah kerana dapat pahala, ini jiwa saudagar. Orang yang melakukan ibadat kerana takut neraka, ini jiwa hamba. Tapi orang yang melakukan satu-satu ibadat kerana kesyukuran, ini tahap orang yang ikhlas. Jadi kita bila kita solat kerana kita rasa syukur atas nikmat, ini orang paling hebat. Kita puasa bukan kerana nak kurus, tapi kerana kita nak atas syukur atas segala nikmat. Maka kesyukuran adalah puncak ibadah bagi orang mukmin. Jadi mari kita berkorban, korban kerana kesyukuran kita. InsyaAllah, korban kerana kesyukuran. Itu dia. Jadi sama-sama kita boleh upgrade kesyukuran kita sempena kempen Korban Ikhlas 2022 daripada Yayasan Ikhlas. Jadi terima kasih sekali lagi yang berbahagia juga Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, Duta Korban Ikhlas. Jadi kepada anda yang terlepas, itu nombor dan juga websitenya boleh anda hubungi ataupun nak bertanyakan sebarang maklumat yang lebih lanjut. Terima kasih sekali lagi Datuk. Jadi kepada anda kita berehat dulu, kembali lagi selepas ni.